Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadia Nordin dan ini adalah Pastikan Sahih edisi Isnin 7 Februari 2022. Anda sudah mendapatkan vaksinasi booster? Jika belum dan anda ingin mendapatkannya, anda boleh mendapatkannya secara walk-in dan untuk maklumat, vaksinasi booster kini dibuka secara walk-in kepada mereka yang berusia 18 tahun ke atas dengan menghadirkan diri ke pusat pemberian vaksin yang telah disenaraikan, iaitu dengan melayari laman sesawang protecthealth.com.my untuk mendapatkan senarai pusat PPV yang melaksanakan vaksinasi booster secara walk-in. Ayuh kita mulakan Pastikan Sahih pada hari ini dengan status COVID-19 terkini. Pada 7 Februari 2022, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan adalah 11,034 kes, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 2,925,254 kes. Maklumat terperinci akan dimuat naik ke laman covidnow.moh.gov.my. Data setiap hari bagi laman COVID Now adalah dikemas kini sekaligus selepas tengah malam. KKM tidak pernah mengeluarkan saranan, iaitu saranan kesihatan PRN Johor seperti yang disebarkan di media sosial baru-baru ini. Adakah anda terlihat maklumat seumpama ini? Antara kandungan saranan palsu ini adalah warga emas melebihi 60 tahun ke atas disaran tidak keluar mengundi untuk mencegah penularan wabak COVID-19. Untuk makluman, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM tidak pernah mengeluarkan saranan kesihatan PRN Johor seperti yang disebarkan di media sosial baru-baru ini. Orang ramai diharap tidak menyebarkan maklumat palsu ini. Waspada peraduan yang menggunakan nama MCMC bagi tuntutan hadiah. Masih lagi ada pihak yang menggunakan taktik ini untuk memperdayakan orang ramai. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC ingin menegaskan pihaknya tidak pernah terlibat dalam mana-mana peraduan berkaitan pemberian hadiah sagu hati membabitkan sebuah syarikat telekomunikasi. Ingin dijelaskan sebarang pengumuman atau pemakluman mengenai sesuatu urusan berkaitan dengan Suruhanjaya kelazimannya akan dilakukan mengikut saluran rasmi seperti laman sesawang ataupun menerusi platform media sosial Suruhanjaya dan bukannya menggunakan nama individu tertentu serta menggunakan bahasa yang meragukan. Kenyataan media Timbalan Ketua Polis Daerah Keluang. Kita ikuti kenyataan media mengenai tangkapan seorang lelaki di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987. Berdasarkan video yang tular di Facebook, memaparkan sebuah kenderaan dipandu secara melawan arus di Jalan Ringkaran Tengah Taman Tasik Indah Keluang, Johor. Pihak pasukan penguatkuasa trafik daerah Keluang telah berjaya mengesan dan menahan seorang lelaki warga negara Malaysia iaitu pemandu kenderaan tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara tidak melebihi 5 tahun dan denda tidak kurang daripada RM5,000 dan tidak lebih daripada RM15,000. Terima kasih atas keprihatinan keluarga Malaysia yang menyalurkan maklumat ini. Siaran media Ketua Polis Daerah Ipoh mengenai isu tular di media sosial tentang satu kejadian khianat dan mendatangkan kecederaan di Ipoh, Perak. Pihak PDRM menegaskan satu laporan polis telah diterima pada 4 Februari 2022 mengenai kejadian tersebut dan kes disiasat di bawah Seksyen 324 dan 427 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan dan khianat. Pihak polis telah menghasilkan tangkapan ke atas seorang lelaki warga tempatan merupakan individu yang bertanggungjawab ke atas kejadian tersebut dan mendapat perintah reman selama 4 hari. Waris suspek juga turut membuat laporan polis yang mendakwa suspek dipukul orang ramai di tempat kejadian. Pihak polis sedang menjalankan siasatan dan orang ramai dinasihatkan agar tidak bertindak melangkaui undang-undang dan tidak membuat spekulasi mengenai video-video tersebut yang boleh menjejaskan siasatan pihak polis.
Individu 12 tahun dan ke atas boleh mendapatkan dos 1 atau 2 secara walk-in di PPV Integrasi. Perkongsian di Facebook page rasmi JKJAV mengenai vaksinasi walk-in bagi 12 tahun ke atas. Untuk makluman, bagi individu 12 tahun dan ke atas yang belum lengkap dos prima, boleh mendapatkan dos 1 dan 2 secara walk-in di PPV Integrasi. Jenis vaksin adalah bergantung kepada bekalan yang tersedia di PPV serta mengikut garis panduan pemberian vaksin. Individu genap 12 tahun hingga 17 tahun hanya boleh menerima vaksin jenis Pfizer. Tahukah anda, kanak-kanak juga terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19? Ya, ini yang perlu kita tahu. Kepada risiko jangkitan COVID-19 ini dengan penularan virus COVID-19 khususnya varian Omicron yang lebih mudah berjangkit telah meletakkan kanak-kanak yang belum divaksinasi dalam kategori berisiko. Data-data dari negara yang terkesan dengan varian ini telah menunjukkan peningkatan kemasukan kanak-kanak ke hospital. Sebanyak 26 kes berakhir dengan kematian. Jadi ayuh kita lindungi kanak-kanak dengan pemberian vaksin yang lengkap. Anda telah menerima pautan PIC Kids namun anda tidak dapat untuk menggunakan pautan. Penyelesaiannya adalah pastikan aplikasi MySejahtera anda ialah versi 116 dengan mengemaskini aplikasi MySejahtera di store aplikasi anda. Bagi pengguna Android, sila ke tetapan telefon anda untuk memberikan kebenaran kepada aplikasi MySejahtera dimuat turun dan membuka fail. Tutup dan henti iaitu force quit apabila di aplikasi MySejahtera dan buka semula. Jika masih gagal berfungsi, laporkan kepada helpdesk interaktif di aplikasi MySejahtera. Berikut kita bawakan senarai PPV untuk PIC Kids yang boleh dipilih. Melalui pautan janji temu vaksinasi kanak-kanak di aplikasi MySejahtera, ibu bapa atau penjaga boleh memasukkan nama PPV atau postcode untuk memilih slot janji temu vaksinasi anak anda melalui pautan tersebut. Bagaimana untuk mendapatkan senarai PPV untuk PIC Kids ini? Anda boleh dapatkan di portal rasmi JKJAV dan juga turut dikongsikan di Facebook page rasmi Majlis Keselamatan Negara. Berikut adalah langkah-langkah untuk janji temu vaksinasi PIC Kit. Masih lagi mengenai PIC Kit, pergi ke laman utama aplikasi MySejahtera. Anda perlu tekan butang vaksinasi COVID-19. Daftarkan anak anda sebagai tanggungan vaksinasi. Pilih anak anda yang ingin diberikan vaksin. Selepas daftar anak anda, sila tunggu untuk pautan janji temu yang diberi secara berperingkat. Sila tandakan pada petak yang berkenaan dan sila tekan sahkan. Klik di tempat yang disediakan untuk memilih vaksin dan pilih Pfizer untuk anak anda dan diakhiri dengan tekan butang sah. Sentiasa berhati-hati dan berwaspada dengan pencerobohan yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Apa yang boleh kita amalkan? Matikan komputer dan sambungkan internet apabila tidak digunakan lagi. Kemaskini kata laluan, waspada email yang mencurigakan dan jangan gatal tangan untuk membukanya. Kemaskini antivirus, jangan gatal tangan sekali lagi untuk klik pada link atau pautan yang tidak dikenali. Kenyataan media PKPD bertarikh 6 Februari 2022. Pelaksanaan PKPD di Taman Rimba Mentakap Temerloh Pahang bermula 7 Februari hingga 20 Februari 2022. Manakala penambatan PKPD di Kolej Vokasional Sultan Ahmad Shah Rompin Pahang ditamatkan pada hari ini 7 Februari 2022 dan tiada pelanjutan PKPD dilaksanakan. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti. Jangan kongsi. Berat seketika kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini kami bawakan kepada anda Perdana Menteri dan keluarga Malaysia ucap takziah kepada keluarga Ryan. Berita duka yang menjadi perhatian seluruh dunia terutama keluarga Malaysia yang cukup prihatin mengikuti kisah adik Ryan. Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mewakili seluruh keluarga Malaysia menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Ryan Oram. Kanak-kanak berusia 5 tahun yang disahkan meninggal dunia selepas terperangkap dalam perigi di utara Maghribi.
Perdana Menteri menerusi cacatan di Facebook, Instagram dan Twitter berkata ia merupakan berita yang menyayat hati selepas kematian Ryan disahkan oleh Istana Diraja Maghribi. Sementara itu, ruangan komen pada cacatan berkenaan turut dibanjiri ucapan takziah dan doa daripada warga maya. Ryan sebelum ini terperangkap selama 5 hari sejak 1 Februari lepas dan terjatuh ke dalam perigi kering sedalam 32 meter di kampungnya di Iqran yang terletak di kawasan berbukit. Al-Fatihah dan salam takziah sekali lagi buat seluruh keluarga Ryan daripada kami, keluarga Malaysia. Seterusnya kami bawakan impian wartawan cilik bertemu Perdana Menteri tercapai. Wartawan cilik Muhammad Haziq Muhammad Ashraf dari Bukit Selambau, Sungai Petani yang ingin bertemu dan menemu ramah Perdana Menteri menjadi kenyataan. Kanak-kanak berusia 12 tahun itu dipertemukan dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di sebuah hotel dan diberi kesempatan menemu ramah pemimpin nombor 1 negara berkenaan. Dalam sesi temu ramah itu, Haziq bertanyakan beberapa soalan kepada Perdana Menteri berkaitan makanan kegemaran, rutin harian dan sama ada beliau mengenali juadah kampung. Perdana Menteri turut ditanya mengenai perancangan ia jika diberi peluang menerajui negara 10 tahun lagi dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjawab beliau berharap dapat menghapuskan kemiskinan serta miskin tegar menjelang 2025. Amin amin ya rabbal alamin. Malaysia berada dalam gelombang Omicron. Ini yang perlu kita ketahui dan ikuti. Malaysia kini berada dalam gelombang baharu varian Omicron dengan kes harian COVID-19 melonjak melebihi 10,000 kes semalam. Menteri Kesihatan Yang Berhormat Hairi Jamaluddin mengumumkan situasi berkenaan dengan menjangkakan jumlah kes harian akan terus melonjak dan mencecah 15,000 tidak lama lagi. Berikutan serangan Omicron ketika ini, beliau melahirkan kebimbangan terhadap sekitar 1 juta warga emas yang belum mendapatkan dos penggalak. Ini sekaligus meningkatkan risiko komplikasi serius jika dijangkiti varian baharu 19. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai untuk segera memaklumkan kepada golongan warga emas dalam keluarga masing-masing untuk segera mendapatkan dos penggalak bagi melindungi golongan itu daripada kesan buruk Omicron. Dalam pada itu, data semasa di portal COVID Now membuktikan kadar vaksinasi yang tinggi mampu mengurangkan risiko pesakit COVID-19, dimasukkan ke hospital dan unit rawatan rapi serta kematian. Sidat RTM ke arah pelaporan berita bencana lebih pantas dan tepat. Ya, Radio Televisyen Malaysia RTM bercadang untuk mewujudkan pasukan sukarelawan tindak balas kecemasan pertahanan awam (SIDAT), iaitu kolaborasi bersama Angkatan Pertahanan Awam APM itu bagi memastikan berita bencana dapat dilaporkan dengan pantas dan tepat. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud berkata pihaknya sudah pun berhubung dengan pihak APM wilayah persekutuan bagi menyatakan hasrat itu dan kerjasama berkenaan akan diperluaskan ke peringkat negeri-negeri dan inisiatif baru ini akan dapat menjadikan RTM sebagai medium penyampaian yang terus gah dan relevan selaras dengan peredaran berteknologi yang mahukan berita lebih pantas dan sahih. SOP slot di masjid berkenaan cegah penularan COVID-19. Prosedur operasi standard SOP solat berjemaah yang sedia ada ketika ini terbukti berkesan mengekang penularan COVID-19. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkata, ia berikutan tiada lagi kluster masjid dilaporkan setakat ini. Menurutnya disebabkan itu juga pihaknya mengekalkan SOP terbabit sehingga ke hari ini termasuk akan menggunakan pakai SOP lama bagi solat tarawih pada bulan Ramadan nanti. Kerajaan dan pihak berkuasa akan mempergiatkan lagi pemantauan supaya jemaah mematuhi SOP yang ditetapkan. Kita bawakan pula kebenaran import ayam dan telur hanya sementara, elak kekurangan bekalan dalam negara. Usaha proaktif kerajaan membenarkan pengimportan daging ayam dan telur dari luar negara adalah bersifat sementara bagi menampung kekurangan bekalan tersebut di negara ini.
Pengerusi Lembaga Pemasaran Pertanian Persatuan Fama, Datuk Muhammad Fasiah berkata, langkah itu diambil sementara bekalan bahan mentah itu diperlukan dalam negara kembali stabil. Katanya kerajaan akan menghentikan pengambilan bekalan import apabila keadaan pengeluaran ayam dan telur kembali stabil dan berharap tidak ada pengusaha yang menaikkan harga bahan mentah itu sepanjang tempoh berkenaan. Sambungan itu, pihaknya juga memberi jaminan akan mengambil tindakan sewajarnya dalam usaha menyelesaikan masalah tersebut. Faktor cuaca dan bencana antara punca kepada masalah kekurangan bekalan ayam dan telur. PRU Dun Johor calon wajib lantik pegawai media. Barisan Nasional BN Johor akan melakukan pembaruan pada pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Johor iaitu dengan mewajibkan semua 56 calonnya melantik pegawai media bagi membolehkan setiap calon dapat menyampaikan maklumat terutama isu semasa kepada pengundi dengan lebih berkesan. Ketua Penerangan UMNO Johor, Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, langkah itu juga akan memudahkan pengundi selain media mendapat maklumat segera daripada calon terutama apabila timbul isu berbangkit. Beliau yang juga Menteri Sains Teknologi dan Inovasi berkata pihaknya juga yakin prosedur operasi standard SOP yang akan diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada PRU Johor juga akan membantu mengekang penularan jangkitan COVID-19 di negara ini. Masih lagi berkenaan PRU Dun Johor, bomba sedia hadapi sebarang kemungkinan. Menjelang pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Johor, Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor bersedia dari segi keselamatan, terutama premis yang akan digunakan sebagai tempat penamaan calon, pusat pengundian awal dan penjumlahan undi nanti. Pengarahnya Datuk Yahya Madis memaklumkan tumpuan diberi dari aspek laluan kecemasan sekiranya berlaku kecemasan seperti kebakaran. Persediaan akan dimulakan sebaik sahaja pengumuman dibuat Suruhanjaya Pilihan Raya nanti. Hanya 20% daripada keseluruhan anggota dibenarkan mengambil cuti tahunan sepanjang PRU Dun Johor, manakala anggota yang bertugas di luar kawasan mengundi akan diarahkan untuk undian secara pos. Dan seterusnya kita bawakan adalah ini dia pemakluman untuk anda. Pemantauan kemah sewaan bergantung kepada musim. Sebanyak 36 kemah sewaan disita oleh Majlis Perbandaran Port Dickson MPPD sepanjang tahun lalu berikutan melanggar Akta 133 di bawah Seksyen 86 kesalahan kacau ganggu. Menurut Pengarah Jabatan Penguatkuasaan MPPD, Siti Aisyah Abu Bakar, pihaknya mengadakan operasi penguatkuasaan memantau kedudukan dan pematuhan prosedur operasi standard SOP kemah sewaan yang dipasang oleh pengusaha secara berkala, iaitu 2 kali sebulan atau bergantung kepada kepadatan musim. Penguatkuasaan rondaan turut dibuat oleh pasukannya bermula pukul 9 pagi hingga 12.30 malam pada hari biasa. Dan kajian terperinci seterusnya kami bawakan adalah kajian terperinci punca banjir perlu dilaksanakan. Ini yang perlu kita ikuti. Kerajaan Negeri Selangor diminta agar membuat kajian secara menyeluruh bagi mengenal pasti punca sebenar banjir di negeri ini. Dan menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Merangkap Ahli Parlimen Tanjung Karang, Tan Sri Noh Omar, kajian tersebut perlu disegerakan iaitu digerakkan kerana faktor banjir di setiap tempat berlainan dan kerajaan perlu mengambil pendekatan berbeza. Jelasnya perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Persatuan Negeri Selangor yang turut dihadirnya pada 27 Januari lalu. JBPM Johor sedia hadapi peningkatan kebakaran terbuka. Ini Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor sedia menghadapi kemungkinan berlakunya peningkatan kes kebakaran terbuka di negeri itu. Pengarahnya Datuk Yahya Madis berkata antara daerah tumpuan ialah Muar dan Pontian yang mempunyai kawasan pertanian selain tapak pelupusan sampah. Jelas beliau, sejak awal tahun, JBPM Johor menerima purata 30 panggilan kecemasan sehari berkaitan kebakaran terbuka. Turut memberi amaran kepada pencari barang lusuh di kawasan tapak pelupusan sampah supaya tidak mencetuskan kebakaran seperti membuang putung rokok. Sejak 10 Januari hingga kini, JBPM Johor telah menerima 764 panggilan kebakaran terbuka melibatkan daerah Muar, Pontian, Batu Pahat dan Kota Tinggi.
Anggota JPJ maut ketika rondaan ops motosikal. Seorang anggota Jabatan Pengangkutan Jalan Raya JPJ terkorban dalam nahas jalan raya di kilometer 13, lingkaran Karak berhampiran sebuah stesen minyak menghala ke Plaza Tol Gombak ketika mengejar seorang pesalah trafik. Mangsa sedang bertugas dalam ops motosikal yang dilaksanakan di lokasi tersebut sebelum seorang penunggang motosikal bertindak melarikan diri daripada sekatan jalan raya. Mangsa yang juga menunggang motosikal cuba mengejar suspek yang memecut secara melawan arus. Jurus tiba di lokasi kejadian, mangsa terbabas dan jatuh sebelum dirempuh sebuah kenderaan yang gagal mengelak. Mangsa yang bertugas sebagai pembantu penguatkuasa di JPJ Kuala Lumpur meninggal dunia di tempat kejadian dan kes disiasat oleh polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gombak. 3 hilang tempat berteduh akibat kebakaran. 3 penghuni sebuah rumah hilang tempat berteduh setelah kediaman mereka musnah dalam kebakaran di Jalan Simpang 4 berdekatan Masjid As-Sabrin. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 10.42 malam. Sepasukan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Saratok bersama sebuah jentera pemadam api digerakkan ke lokasi kebakaran. Sejurus tiba, anggota bomba mendapati rumah setingkat jenis tidak kekal itu telah musnah sepenuhnya dan api telah dipadamkan oleh penduduk kampung. Pihak bomba melakukan kerja-kerja pemadaman sepenuhnya bagi memastikan keadaan selamat. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika, kembali selepas ini dalam Pastikan Sahih. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Di minit-minit yang terakhir, seperti biasa kami akan war-warkan kepada anda apakah bahagian yang perlu anda ikuti. Jangan lupa untuk ikuti bicara naratif dengan tajuknya SDG dan Pertumbuhan Ekonomi Malaysia bersama tetamu yang diraikan iaitu Profesor Madya Dr. Baharom Abdul Hamid iaitu Penganalisis Ekonomi International Centre for Education in Islamic Finance. Pada 9 malam sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123 dan untuk mudah anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda dan siaran ini juga siaran serentak di TV1. Seterusnya kami bawakan kepada anda, ayo sama-sama lindungi warga emas. Tanggungjawab kita jika ibu bapa tinggal bersendirian. Untuk makluman semua, warga emas mudah dijangkiti COVID-19. Sekiranya dijangkiti, mereka berpotensi untuk mengalami gejala yang teruk dan boleh membawa maut. Apa yang boleh kita lakukan antaranya bekalkan peralatan pemantauan kesihatan kendiri serta beri tunjuk ajar kepada ibu bapa untuk menggunakan peralatan pemantauan dengan betul. Antaranya kit ujian kendiri COVID-19, oximeter dan juga termometer. Ini yang perlu kita ketahui dan kita perlu aplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Seterusnya kami bawakan pula adalah pertandingan Reka Cipta Maskot bertemakan digital. Tarikh tutupnya pada 24 Februari 2022. Hadiah mesti dimenangi adalah RM1,800. Anda boleh layari laman sesawang www.rtm.gov.my untuk terma dan syarat. Ayo sama-sama kita rebut peluang ini memenangi RM1,800. Dan ini pula kerap cuci tangan. Jangan malas. Cara yang betul, basahkan tangan dengan sabun, gosok tapak tangan, gosok celah jari, gosok kuku, gosok belakang tangan, gosok pergelangan tangan. Bilaskan dan keringkan dengan tuala atau tisu yang bersih. Ayo kita amalkan demi kemaslahatan kita bersama. Ini pula adalah berita palsu. Anda boleh didakwa di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 bagi kesalahan penyebaran berita palsu. Apakah antara dendanya? Denda maksimum RM50,000, penjara tidak melebihi 1 tahun dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan RM1,000. Jadi sayangilah duit anda supaya anda tidak melakukan penyebaran berita palsu. Ini pula kita bawakan adalah strategi norma baharu. Penjarakan fizikal, elak 3S ataupun 3C. Tempat yang sesak iaitu crowded place, tempat yang sempit dan tertutup, confined space, sembang berdekatan, close conversation. Ini yang perlu kita amalkan selalu supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Permohonan UPU online bagi kemasukan
Ya, adik-adik kita untuk sesi akademik 2022-2023 dibuka pada 4 Februari 2022 jam 12 tengah hari, ditutup pada 31 Mac 2022 jam 5 petang. Jadi anda boleh layari laman sawang upu.mohe.gov.my untuk maklumat lanjut. Dan juga syarat-syaratnya anda boleh dapat saksikan penyambungan pelajar ke asasi, UA, diploma dan juga anda boleh tengok kategori permohonan lepasan SPM dan juga kategori permohonan lepasan STPM atau setaraf. Dan seterusnya boleh kita bawakan adalah Gemas Transit Utara dan Pantai Timur. Bagi anda yang minat untuk menjelajah, anda akan dapat berpeluang masukkan kod promo PWPGEMAS iaitu 25%. Ya, anda boleh sertai perjalanan sehingga 15 Mac 2022. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Sampai di sini saja pastikan sahih. Ingat, pastikan sahih setiap hari Isnin hingga Jumaat 3.30 petang sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123. Untuk mudah, muat turun saja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Ingat, jaga SOP untuk kemaslahatan kita bersama. Anda ingin beraya, kita beraya perlu jaga SOP. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.